الحمد لله القائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk meraih hasil tarbiyah Ramadan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Ramadan kini di penghujungnya. Sebulan sudah kita menjalani ibadah di bulan Ramadan yang diberkati ini dengan pelbagai amalan ibadah, khususnya puasa, bacaan Al-Quran, zikir, infak harta sama ada sedekah atau zakat, melazimi qiyamul lail dengan pelaksanaan solat sunat tarawih, witir dan lain-lain solat sunat. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam menjunjung seruan serta perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa merupakan tujuan yang menjadi ukuran keberhasilan daripada ibadah puasa, atau apa yang disebutkan hari ini sebagai Key Performance Indicators, KPI, iaitu petunjuk-petunjuk prestasi utama. Justru bagaimana dengan prestasi iman kita? Kian berakhirnya Ramadan ini bimbang dengan situasi orang-orang yang berpuasa sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripadanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang qiyam itu tidak mendapat apa-apa daripadanya melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Taqwa adalah soal hati atau rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tahap ketakwaan dapat kita nilaikan melalui petunjuknya. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa diartikan sebagai kesolehan atau ketaatan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa itu adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai, disyukuri dan tidak diingkari. Ibnu Atha'illah As-Sakandari membahagikan takwa kepada dua, yaitu zahir dan batin. Zahirnya dengan menjaga had atau batasan syarak, dan batinnya dengan niat yang ikhlas. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajarkan sifat ketekunan dan ketelitian dalam beribadah, sama ada secara zahir atau batin. Puasa yang dijalani hakikatnya bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu dilaksanakan
dalam segenap upaya dan setiap anggota zahir, di mana mata, telinga, tangan dan kaki berpuasa sambil menahan keinginan nafsu yang tidak patut diperturutkan. Bahkan hati sebagai anggota batin dikawal selia agar sentiasa suci murni dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan ibadah mengajarkan sifat-sifat kehambaan yang terpuji seperti tawadhu', khusyuk dan ikhlas. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai Ramadan datang dalam 3 lafaz berbeza, iaitu pertama, Nabi SAW bersabda bahawa siapa yang berpuasa Ramadan, kedua, siapa yang mendirikan Ramadan, dan ketiga, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan ihtisab, akan diampunkan baginya segala dosanya yang lalu. Secara umum, ianya adalah amal ibadah dalam menghidupkan Ramadan. Beramal ibadah dengan keimanan dihuraikan sebagai keyakinan dengan kewajiban dan pahalanya. Beramal ibadah dengan ihtisab atau pengharapan dihuraikan sebagai pelaksanaan ibadah, bukan dengan tujuan yang lain seperti riya atau seumpamanya. Sebaliknya, semata-mata mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan bertakwa sentiasa cakna, peduli atau ambil berat dengan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sentiasa merasakan kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melihat atau bersamanya di setiap situasi, sama ada sewaktu berseorangan atau berada di khalayak. Dirinya seringkali bermuhasabah, menilai diri untuk pembaikan dengan menuruti kebaikan setiap kali berlakunya keburukan. Dirinya sesama manusia lain sentiasa berinteraksi dengan akhlak yang baik serta kebaikan. Hadis daripada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Nescaya Dia menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan ibadah mengajarkan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib atau sunat. Ibadah wajib seperti solat 5 waktu, puasa, zakat dan haji bagi yang berkemampuan mesti dilaksanakan. Manakala ibadah sunat sebagai penyempurnaan serta amalan yang mendekatkan diri, taqarrub seorang hamba kepada Tuhannya. Salat tarawih merupakan ibadah sunat yang sangat digalakkan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Namun bagaimana kedudukan kita dalam pelaksanaannya? Apakah kita melaksanakannya secara bersendirian atau berjemaah? Apakah dilaksanakan berjemaah tanpa disempurnakan dengan solat witir? Apakah langsung kita tidak mengambil penting dengannya? Terkadang kita lebih teruja melaksanakan solat sunat tarawih, sedangkan solat 5 waktu diringankan kewajipannya. Dengan berlalunya Ramadan, marilah sama-sama kita meneruskan momentum dalam beramal ibadah dengan memperkemaskan ibadah yang wajib dan memperbanyakkan ibadah yang sunat. Rasulullah SAW menjanjikan ganjaran ibadah puasa sepanjang tahun bagi yang menuruti ibadah puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka shiyamid dahri." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajar kita menantikan waktu untuk beribadah
di mana waktu subuh dan maghrib menjadi penanda bagi permulaan dan penyudah kepada ibadah puasa. Setiap orang akan peka dengan waktu sahur dan waktu berbuka. Tabiat menanti dan bersedia untuk ibadah sebegini seharusnya dipraktikkan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan harian kita. Mudah-mudahan kita akan lebih committed dan peka dengan setiap kerja-kerja yang kita lakukan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah turut mengajarkan sifat berlumba-lumba dan mencari yang afdal, yakni keutamaan dalam beramal ibadah. Justru di penghujung Ramadan ini jangan dilupakan kewajipan membayar zakat fitrah yang boleh dilakukan sebelum terlaksananya solat sunnah Idul Fitri. Pentingnya menunaikan zakat fitrah ini adalah kerana untuk menyucikan diri kita dan sebagai pelengkap kepada ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Umat Islam hendaklah mengetahui bahawa takwa dari sudut zahirnya ialah menjaga had atau batasan syarak, dan pada batinnya ialah keikhlasan hati beramal ibadah. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa integriti adalah manifestasi daripada nilai takwa seorang hamba yang sentiasa merasakan keberadaan Tuhannya, sama ada dalam situasi muraqabah, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, atau musyahadah, iaitu dirinya beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa tanda diterima ibadah puasa ialah istiqamah atau konsisten beramal ibadah selepas berakhirnya Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Baqarah 138. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.